kami nak bawa anda, ini ada satu topik yang menarik sebenarnya untuk kita kongsikan. Masih lagi berkisahkan tentang COVID-19 untuk kami bawakan berkenaan eratkan hubungan kekeluargaan. Ini antara satu tempoh waktu yang perlu diguna pakai sebenarnya untuk anda berada di rumah. Yang sudah pun bersedia di talian sekarang ini iaitu Dr. Atia Azmi selaku perunding motivasi untuk kita bincangkan sikit sebanyak topik berkenaan mengeratkan silaturahim sesama keluarga. Hello. Selamat pagi doktor, apa khabar? Hello, Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih. Apa khabar semua? Salam, sihat-sihat. Alhamdulillah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Okey, doktor, jom kita cerita sikit bagaimana sebenarnya institusi kekeluargaan itu boleh diperkukuhkan dalam tempoh PKP ini, doktor. Okey, pertama sekali saya rasa bagi yang duduk di rumah, kita rasa sangat bersyukur sebab ada peluang untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan yang dekat dengan kita secara fizikal yang berada di rumah. So contohnya sebagai ibu dan ayah, terutamanya kita ada anak-anak bersama kita, dan peluang ini kita harus gunakan secara baik dan positif agar kita dapat menciptakan memori dan pengalaman yang baik-baik untuk kita dan juga anak-anak. Dan saya rasa ini satu peluang juga untuk kita mengambil kesempatan waktu yang ada bersama mereka, anak-anak kita terutama yang kecil, yang remaja, yang besar, tak kira umur pun, untuk kita saling mengenali. Mungkin sebelum ni kita rasa dah kenal, tapi sebenarnya baru kita sedar banyak lagi pasal anak-anak kita yang kita tak kenal. Jadi kita eratkan hubungan kekeluargaan bersama anak-anak kita. Dan juga keluarga tu ada juga yang jauh di mata tetapi dekat di hati, iaitu mereka mungkin ibu dan ayah kita di kampung, adik-beradik kita yang duduk di rumah masing-masing. So selain daripada mereka walaupun jauh, saya pasti ramai daripada kita mulalah rasa menghargai sekarang ni. Ya Allah, selama ni ada kakak, ada abang, adik tak pernah jumpa sangat atau jarang berjumpa, ibu dan ayah kita, baru kita sedar ya Allah sangat rindu. So insya-Allah sebagai hikmah daripada kita semua ni berada di rumah, tak boleh berjumpa, tapi kita boleh guna pelbagai medium untuk mengeratkan hubungan seperti Zoom, video call, telefon biasa je pun, ataupun boleh beri hadiah melalui delivery service. Kita boleh hantarkan makanan ke untuk kawan-kawan kita, menunjukkan tanda kasih sayang kita. So sama-sama di musim PKP ni, walaupun kita kelihatan seperti terperangkap atau terkunci di dalam rumah kita, tetapi kalau kita lihat rumah kita sebagai medan untuk kita berharmoni, berkasih sayang, insya-Allah memori ini pasti akan menjadi antara paling indah untuk kita semua. Mungkin setahun daripada sekarang kita akan melihat balik saat ini dan rasa bangga, rasa happy, kenang balik kenangan-kenangan yang indah selama kita bersama di rumah ini. Okey, dan juga dalam kita memanfaatkan masa bersama keluarga ini, sudah semestinya pergerakan yang dihadkan dan juga bersama dengan anak-anak yang mungkin tidak bersekolah buat masa ini, mungkin untuk meluangkan masa bersama keluarga itu elemen-elemen pendidikan dan juga elemen-elemen yang kita kata ada satu elemen untuk mengajar anak-anak tentang pendidikan formal juga boleh dititik beratkan juga, doktor? Ya, okey. So pendidikan itu satu benda yang saya nampak inisiatif daripada guru-guru dan pihak sekolah, dan juga sebenarnya ramai daripada kita di kalangan kita yang memang sedia ada homeschool anak-anak. So fokus kita kepada pendidikan tidak semestinya harus sahaja semata-mata untuk pendidikan yang formal. Kita boleh ambil kesempatan yang ada ini untuk lebih mengenali apakah minat anak, dan mungkin dari situ minat anak itu boleh dikembangkan. Contohnya, anak kita sebenarnya memang minatnya kepada baking, memasak. Mungkin ketika ada di rumah lah kita ada bersama anak, boleh guide anak untuk kita kembangkan lagi minat dia, kembangkan lagi peluang untuk anak itu mendalami minat itu. Ataupun mungkin ada anak kita yang minat berkarya, buat video ke, anak kita suka melakukan aktiviti seni ke, ini peluang untuk kita kembangkan minat tu. Kerana saya selalu rasa pendidikan formal itu sangat penting untuk akademik anak, tapi pada masa yang sama banyak juga lagi skop pendidikan yang lebih luas. So masa ini terutama di bulan Ramadan bagi kita orang Muslim, peluang untuk kita mendekati diri dengan Al-Quran, peluang kita untuk mendekati banyakkan lagi amalan sunnah yang mungkin sebelum ni kita tak
peluang melakukan boleh baca buku bersama-sama dengan anak. So sebenarnya saya nampak nikmat kita duduk di rumah ni, banyak sangat benda kita boleh buat, banyak sangat benda kita boleh belajar dengan anak-anak. Okey, dan untuk mengisi masa terluang itu banyak aktiviti yang boleh dilakukan sesama keluarga. Jadi mungkin ada cadangan daripada doktor sendiri, perkara-perkara dan juga aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh ibu bapa untuk anak-anak mereka dan juga seisi keluarga. Okey, anak ni kan kalau kita tahu pelbagai peringkat dan minat umur mereka. So kalau yang bawah umur 6 tahun terutama, mereka sangat minatkan lebih kepada bentuk permainan. So kita hadirkan diri kita, ini perkataan yang sangat penting. Hadirkan diri kita bukan hanya sekadar bentuk fizikal tetapi benar-benar hadir dalam aktiviti bersama mereka. So kita bermain, gunakan apa yang ada di sekeliling kita, itulah yang kita boleh gunakan untuk bermain. Dan saya sebenarnya bila kita di PKP banyak benda yang kita tak boleh keluar beli, itu yang menyebabkan kita lagi kreatif, guna barang terpakai, recycle item, buat craft tangan contohnya. Dan juga aktiviti membaca buku kepada anak dan membaca buku bersama-sama anak, aktiviti kekeluargaan. Dan ketiga of course adalah menulis pun satu latihan ataupun aktiviti yang sangat bagus. So mungkin kita boleh buat aktiviti, okey anak, setiap orang tulis satu karangan tapi yang fun, bukannya untuk buat dia stres karangan, tapi kita tulis pasal apa benda yang anda minat. Jadi untuk kita mengenali anak dan pada masa yang sama kita boleh kupaskan minat kelebihan anak dalam menulis. Dan sebenarnya banyak lagi aktiviti dan saya syorkan kalau ada di IG ke di Facebook, follow page-page yang bagus mengenai pendidikan, ibu-ibu atau ayah yang banyak melakukan aktiviti dengan anak-anak untuk kita mendapatkan cetusan idea apa yang kita nak lakukan bersama anak-anak. Baik, secara ringkas doktor, mungkin kalau kita melihat psikologi anak-anak itu yang mungkin mudah bosan dalam melakukan satu perkara, jadi untuk menarik minat anak-anak itu melakukan satu aktiviti, fokusnya itu dan juga penumpuan yang lebih kepada aktiviti dilakukan di rumah itu, apa peranan ibu bapa dan bagaimana dalam ibu bapa boleh mengajak anak-anak untuk melakukan aktiviti yang berfaedah seperti yang dikongsikan doktor tadi? Betul, saya faham sangat. Kadang anak ni nak pegang dia punya fokus tu bukan senang. So kita fokus sikit-sikit dahulu. So mungkin hari ni kita jangan terlalu banyak. Kadang kita ni manusia suka terlalu banyak merancang dan plan, target kita besar-besar. So kita target satu je. Contohnya simple. Hari ni saya nak anak-anak dengan saya belajar, kita latih diri contoh lipat baju. A simple activity. So mungkin hari ni semua orang lipat baju. Itu je. At least daripada situ, bayangkan dah berapa hari ni, lama kelamaan dia akan membina minat anak tu dan fokus. Contohnya macam saya sendiri, pengalaman peribadi, anak saya yang bakal berusia 5 tahun ni insya-Allah, dalam musim PKP ni menunjukkan minat untuk membaca. Jadi daripada situ saya dah mula buat aktiviti mengajar anak saya membaca menggunakan pendekatan pendidikan Montessori yang memang saya amalkan. Alhamdulillah saya nampak ada kesan dah, sekarang dah boleh baca words yang 3 perkataan dan sebagainya. So mula-mula nampak dia nak buat tapi dia fokus supaya lama-lama sekarang dia sendiri yang nak buat dan berminat. So walaupun sedikit, buat sikit-sikit, lama-lama insya-Allah dia konsisten, anak akan belajar ada fokus. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Atia Azmi selaku Perundi Motivasi berkongsi tip-tip yang boleh diguna pakai untuk seisi keluarga bagi mengeratkan silaturahim dalam tempoh PKP ini. Betul, dan sememangnya banyak perkara yang boleh dilaksanakan dan juga boleh dilakukan bersama keluarga. Yang penting duduk di rumah, patuhi perintah kawalan pergerakan. Sekali lagi terima kasih juga kepada doktor atas perkongsian cukup kolektif berkenaan aktiviti yang boleh dilakukan di rumah bersama ibu bapa dan juga keluarga.